Baik, saya buka ruang kepada kakak sekalian kalau ada apa-apa pertanyaan dalam slot tanyalah Ustaz. Silakan. Apa-apa soalan pun, sama ada tajuk ni apa tuan tajuk lain, tak ada masalah. Apa-apa soalan. Ada soalan. Apa-apa sembahyang jamak qasar ke, zakat ke, haji ke, umrah ke, wasiat ke, pusaka ke, faraid ke, apa-apa. Ya, ha. Baik. Baik. Sama ada pintu belakang kalau ada orang tutup pintu semua. Tapi tutup sab tu macam mana? Tutup pintu? Tutup pintu kan tak penuh. Okey. Tapi di luar masih ada lagi jemaah. Okey. Macam mana? Kalau kita tutup pintu pukul sab. Okey. Soalan yang bagus. Soalan yang bagus. Saya suka soalan macam ni. Okey, tidak memutuskan saf dengan syarat saf yang di belakang, yang di balik pintu itu dapat mengikuti pergerakan saf yang di depan. Sama ada melalui perbuatan ataupun melalui bunyi dan suara. Berikut. Okay. Dan syaratnya jangan jauh. Jangan lebih daripada 300. Kalau dalam kitab dia kata 300 kaki. Kalau kata saf yang belakang tu dekat belah sana, depan sekolah agama tu. Contoh tak boleh. Terputus saf. Kalau belakang tu kita tutup pintu sebab aircon, tutup pintu, belakang tu ada satu saf lain. Saf belakang tu berikut tak? Kalau dia berikut pergerakan kita sama ada perkataan atau perbuatan, maka tak ada masalah. Boleh. Okey, satu. Yang keduanya Kak, kalau boleh, kan ada tirai yang dekat tingkap tu. Tirai tu Kak. Tirai tu. Nah, pintu cermin tu ada langsir kan? Tak ada. Tingkap. Jadi kita usahakan supaya saf di belakang tu boleh mengikuti pergerakan saf di depan. Itu dia. Buatlah macam mana cara pun. Kan? Asalkan kita dapat menyempurnakan apa yang disyaratkan, iaitu tidak membuka pintu ketika kerana aircon dia. Aircon ni kalau buka pintu aircon ni, dia akan tak berfungsi sepenuhnya lah. Dia kena tutup pintu. Lepas tu kalau tengok mana-mana bangunan, apa-apa surau masjid ataupun bangunan-bangunan yang menggunakan, yang ada aircon, rumah pun sekalipun, memang kena tutup. Kalau kata setengah-setengah rumah kita kan ada lubang-lubang bukit kan, yang masa nak kita buat rumah kan ada lubang tu pun tutup terus. Sebab kalau tutup, aircon dia akan keluar melalui lubang tu dan menyebabkan aircon tu tidak berfungsi sepenuhnya, dan boleh mendedahkan aircon tu kepada kerosakan sebenarnya. Sebab dia ada lubang-lubang yang bocor kan. Ya. Okey, jadi tak apa, kita tutup supaya ni, tapi dalam masa yang sama kita mencari jalan macam mana untuk memastikan orang di belakang saf yang di luar tu boleh mengikuti pergerakan kita yang di dalam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Soalan-soalan yang seterusnya kalau ada. Ada soalan yang lain? Ini Ustaz, doa ni macam kita ada suami dan jiran. Baik. Jadi macam kadang tu akak ni mau macam ni boleh kan? Ya. Jadi masa kita berdoa, adakah kita nyebut nama suami dulu, bagi baru ibu bapa kita ataupun ibu bapa dulu? Suami. Ada yang menyebut kata ibu bapa dulu, ada yang menyebut suami dulu. Jadi sekarang yang mana yang dua-dua boleh. Dua-dua. Sebab kita tak boleh buang mak bapak kita, dan kita pun tak boleh buang suami kita. Cumanya bagi kita, semua isteri ni, syurga kita berada di bawah tapak kaki suami kita. Maka adalah pada pandangan saya adalah baik jika kita dahulukan suami kita dahulu berbanding ibu bapa kita. Sebab apa-apa pun suami kita juga. Mereka kalau dah bercerai, bekas suami tak payah. Bekas suami cerai tak payah. Tapi ni cerai mati ni, so arwah suami kita. Boleh, tak ada masalah. Kita sebut nama arwah suami ilah, summa ila arwahi suami kita lah. Masa berdoa tu Ustaz, ada ke macam kita wajib kita nak sebut nama dia ataupun kita cakap dia sebut suami dia kan? Suami dia tengok macam, kalau macam doa tu, kalau kita ada kemampuan di situ, sebut pun boleh sebut, khususan ila arwahi
Sebutlah nama suami kita kan. Tapi kalau tak sebut tu Tak ada masalah, kita naik niat je lah. Ya Allah, ya kan. Ya tak ada. Doa ni aku panjatkan pada arwah suami aku. Ya. Elok juga. So apa-apa yang kita buat, sama ada yasin, tahlil ke apa di sedekah Fatihah ke dan sebagainya, itu adalah untuk suami kita. Dia akan sedikit sebanyak membantu dia. Ya. Sebab yang ada pun macam tu. Yang ada pun 3 benda tu. Sedekah jariah yang dia pernah buat dulu, ilmu bermanfaat yang dia pernah sampaikan kepada orang dulu, dan juga doa. Bila sebut waladul solih yad'ulah tu, dia luas sebenarnya. Bukan tak semestinya anak, isteri. Kalau isteri meninggal, suami, kan? Kalau kata anak yang meninggal, mak bapak. Dan juga orang-orang yang tak ada kaitan, tak ada connection, tak ada kaitan pun kita-kita ni sampai juga. Itu maksud. Tapi kenapa Nabi sebut waladun solih yad'ulah? Sebab memang pun kita digalakkan berdoa memohon pada Allah supaya dikurniakan anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Sebab tu Nabi sebut waladun solihun yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan mak bapak dia, itulah yang akan menambahkan pahala mak bapak dia di dalam alam barzakh. Tapi tak semestinya yang lain tu kalau kita doa sampai sebenarnya. Itu mengikut pandangan ulama-ulama dalam mazhab, dalam ulama ahli sunnah wal jamaah dalam setengah-setengah mazhab lah. Ada setengah mazhab mengatakan tak sampai. Tapi dalam kita mazhab Syafi'i mengatakan sampai. Sebab tu kita buat baca yasin, tahlil, qul arwah. Kerana kita beri keyakinan segala kebaikan ini kita buat, yang kita hadiahkan kepada arwah-arwah ni, dia akan sampai kepada mereka dan menambahkan bekalan amalan mereka. Yang cantik kita buat satu benda. Kita wakaf satu benda. Contoh kita wakafkan, contohlah misalnya kata kalau dalam surau ni kita wakafkan handphone ke, ataupun kita wakafkan water cooler tu ke, ataupun kita wakafkan apa saja benda yang boleh digunakan secara berpanjangan, dan kita kata pahala ini untuk arwah suami aku. Tapi kalau dah semua untuk suami, saya tak dapat berapa Ustaz, kosong je lah. Tidak dapat. Sebab pahala ni dia berkembang. Dia bukan kalau bagi-bagi ada kurang. Tak. Yang berkurang kalau dibagi ialah harta, bukannya amalan ataupun dan juga ilmu. Ilmu kalau dibagi lagi banyak, amalan soleh kalau dibagi pun makin lagi banyak. Harta saja kalau dibagi dia makin berkurang. Wallahu rasuluhu a'lam. Soalan yang seterusnya kalau ada. Ustaz, ya. Dia semayang jemaah. Baik. Jadi imam beri. Baik. Dia tak beri. Ya. Jadi kenapa kita kena beri? Tak ataupun beri masing-masing. Dia benda ni macam ni. Benda ni adalah benda yang ada perbezaan pandangan sebenarnya. Ada dari dua kata kalau kita tak beri, imam dia yang berpahala je, kita tak ada. Dia sebenarnya macam ni. Apakah maksud imam berwirid tu? Kalau dia berwirid, dia memimpin sebenarnya. Dia berwirid, kita ulang belakang follow. Okey. Kalau kita tak berwirid bersama imam, ya, ada lagi ruang untuk mendapat pahala sebenarnya. Pahala apa? Ada lagi. Sekurang-kurang sebab itulah khususnya dalam Al-Quran, membaca Al-Quran, kita baca Quran dapat pahala tak? Dapatlah. Man qara'aha fa bi kitabillah falahu hasanah wa wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran dapat satu kebaikan, dan satu kebaikan itu 10 pahala. Okey. Mendengar membaca Quran dapat tak? Pahala. Sama juga macam wirid. Berwirid itu ada pahala. Mendengar wirid itu pun ada apa? Ada pahala. Tapi lebih baik kita berwirid bersama imam daripada kita diam-diam je, ataupun berwirid sendirian. Kerana kita tak dapat apa yang imam dapat. Mungkin imam tak dapat 100, kita dapat 10 ya, kalau itu pasti. Ya tak? Begitulah keadaannya. Ya. Jadi bukan salah. Tak salah kalau kita tak berwirid bersama imam, kita mendengar imam berwirid, tetapi pahalanya ya tak sebanyak kalau kita berwirid bersama. Kalau kata imam tu dapat 100, mungkin kita dengar dapatlah dalam 30-40. Kita duduk dunia ni yang tak lama ni, kita nak mencari sebanyak-banyak pahala.
pahala. Saya banyak-banyak pahala. Itu sebab kita ni, saya setelah memang puluh lebih pasal nak pahala banyak ni, nak kumpul pahala sebanyak-banyaknya, menyampaikan ilmu ni, nak buat banner amal jariah ni. Tapi bukannya saya nak kumpul untuk diri saya. Saya pun memang nak bagi pahala-pahala ni sama isteri saya, bagi pada anak-anak saya. Bukan kita nak makan seorang. Ya tak? Dan juga kita adakan rakaman ni pun macam tu juga, supaya orang lain yang boleh melihat dan dapat manfaat. Okey, orang yang menengok tu dapat tak? Dia boleh tak dapat pahala gandaan? Boleh. Dia ambil tu, dia letak dekat wall dia, dan kawan-kawan dia yang tak berada di sini boleh tengok. Dia tu dapat pahala sebab dia menyebarkan ilmu. Kan? Ilman 'allamahu wa nasyara. Dalam satu hadis saya kita mengaji dulu kan. Kan? Kita ada pengajian. Antara perkara-perkara yang dikatakan sebagai amal jariah ialah ilmu yang diajarkannya dan disampaikannya, disebarkannya. Inilah dia. Kan? Kita dalam hari ini kita dapat ikut ni live in concert, dapat tengok ustaz ni. Bagaimana kawan kita yang di luar tu? Sebab tu kita ada rakaman ni dalam YouTube. Itu supaya orang di luar tu tengok. Itu pun tak ramai mana pun. Sebab mungkin kita sendiri tak berperanan. Kita tengok, kita tahu ada, tapi kita tak sebarkan kepada kawan-kawan lain yang di luar. Kita sebarkan melalui Facebook boleh, dan melalui WhatsApp boleh. Ada cara dia. Tak tahu, minta tolong anak kita ajarkan cara tu. Jadi sekurang-kurangnya bila kita katalah kita ada WhatsApp group lah di kalangan kita, Muslimat Bida contohnya, adalah dalam 40 orang yang WhatsApp sama kita. Letak boom. Tak, tuan ni Ustaz Azmi punya kuliah ni. Tak pernah ikut lah. Dia ni duduk mana? Duduk timur. Oh ya ke? Selama ni tu Ustaz Akhir je. Punya ada Ustaz lain ke? Ni dia follow dia dari siri-siri ni. Sekarang ni dah banyak dah kat sini. Boleh ikut lah daripada siri 1 sampai. Jadi itu cara kita menyebarkan ilmu. Dapat pak? Jadi suku macam wirid tadi kan. Kalau kita bersama dengan imam dalam jemaah, berwirid bersama jemaah, dapat pahala yang tetapi tidaklah salah kalau kita tak mengikut wirid imam tu, itu dua belakang tu sendiri. Tapi kita mendengar dia dapat sikit lah, tak banyak mana pun. Kan? Wallahu rasuluhu a'lam. Okay, soalan berikutnya kalau ada. Ya. Itu dia macam ni. Orang perempuan disunatkan mengerjakan solat berjemaah di masjid atau di surau dengan syarat hadirnya di surau masjid itu tidak mendatangkan fitnah bagi diri dia. Itu maksud dia. Yang dikatakan digalakkan semain di rumah tu, kakak kena faham betul kalau tak mendatangkan fitnah kepada kita datang, tak ada masalah, hiduplah pahala banyak. Kan? Tapi kalau mendatangkan fitnah pada diri kita, orang bercakap belakang, itu Kak Mak tu tak kelak, dia nak morat Tuan Imam tu. Tuan Imam tu duda, dia janda. Orang dah bercakap semua dah keliling ni. Keliling kelalang semua dah bercakap. Maka eloklah Kak Mak ni semayang di rumah. Kerana fitnah ada atas diri dia. Dengan sebab dia berjemaah di masjid. Kalau tak ada bunyi apa-apa, pergilah. Lagi pun kita dah umur 50-60 ni lah. Tak ada apa dah. Kan kalau yang bekerja dah bersara, betul tak? Ada sini bersara? Bersara sini, ada tak? Ke semua rumah? Ada tak yang pernah bekerja bersara? Tak ada apa lagi kan? Dah bersara, apa lagi nak buat? Datang sebenarnya jemaah masjid. Surau. Itu je. Daripada duduk rumah pun tengok cerita ustaz. Lepas tu siap kaki kanan kau tak tisu. Alah. Rugi air mata je. Cuba air mata tu, air mata kita mengenangkan dosa-dosa kita yang banyak dan masa kita yang sangat suntuk untuk menambahkan amal ibadah kita. Kalau ada tangisan air mata, itulah yang sangat-sangat berharga. Betul? Kalau kita menangis, tengok cerita kucing-kucing hutang ni, tengoklah. Ataupun cerita Melayu, tengok cerita apa tu Dr. Rusdi tu, penghabisan Dr. Rusdi tu meninggalkan Yani tu. Rusdi! Dia kena habis nangis tu, habis satu kotak tisu habis. Suami kita balik daripada kedai kopi pun tengok apalah, suami isteri aku ni menangis tak pergi. Setengah jam menangis dalam bilik, apa hal ni? Rupanya tengok cerita Dr. Rusdi, penghabisannya tragik. Betul tak kita tengok?
Cerita dia thrill, tapi penulisan dia tragic. Bagi saya lah. Saya pun tengok, sungguh betul ya. Lelaki-lelaki pun tengok pun kan? Walaupun hitam putih tahun 70, tapi penghabisan dia tragic. Apa lagi kalau akak bukan satu kotak, 3 kotak tisu. Dia tengah jam nangis dalam bilik, tak 3 kotak tisu. So kita tengok apa halnya. Aku balik daripada kedai kopi tengok Gusti, balik-balik tengok isteri aku menangis dalam bilik setengah jam. Apa hal? Rupanya tengok cerita Tutur Rusdi. Air mata bazir, tak ada nilai. Allah Ta'ala tak melihat sebagai satu benda yang bermanfaat untuk kita. Lebih baik kita menangis mengenangkan diri kita. Ya Allah, aku ni banyak buat dosa, berpuluh-puluh tahun berdosa, tapi aku buat amal ibadah tak banyak mana, dan usia aku pun dah lanjut sangat dah 63. Contoh 63. Kata alah, dah nak masuk usia subsidi dah. Macam mak putus saya kan 64. Dah masuk dah usia subsidi tu. Ya Allah. Mak saya sendiri pun umur 64. Muda lagi. Dia kahwin muda. Mak saya melahirkan saya umur usia dia 23 tahun. Okey. Makcik lah ni. Semua makcik lah. Tapi panggil akak lah. Tak apa, kita urung lah. Okey. Kalau yang boleh beranak lagi tu memang boleh panggil akak tu. Okey, baik. Soalan seterusnya. Ada soalan lain? Kalau ada soalan yang lain? Kalau tak ada soalan lain, kita tamatkan di sini dahulu. Okey, kita tamatkan di sini soalan lain. Sebenarnya ada satu benda yang saya nak kongsi dengan akak, tapi ini benda yang tak ada kaitan dengan kuliah. Jadi saya akan sebut selepas habis kuliah, InsyaAllah. Jadi kita tamatkan dulu kuliah kita pada pagi ini dan sesi Tanya Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada kuliah akan datang 19 Oktober 2014 membincangkan bab yang kedua, itu pendidikan awal kanak-kanak dalam kitab Ilmu Syariat. Dan kepada kakak yang, saya ulang balik kepada kakak yang belum menerima kitab ni, saya mohon ampun maaf atas keterlewatan menerima kitab ni atas sebab yang tak dielakkan. Dan insyaAllah saya akan pastikan kakak yang belum menerima, yang 7 orang ni akan menerima kitab itu sebelum 19 Oktober 2014. Jadi maknanya bila dah kuliah hati, semua orang yang memohon nak beli buku tu semua dah ada. Dan kepada kakak yang belum memuat pesanan tu, boleh buat pesanan lah. Boleh buat pesanan untuk membeli kitab ni. Dan insyaAllah kita akan sekalikan dengan kakak yang 7 orang tadi. InsyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsikan pada pagi ini. Yang baik itu semuanya ilmu Allah SWT, dan yang kurang itu adalah daripada kekurangan dan kelemahan saya. Yang kalau ada terkasar bahasa terlanjur bicara, ada kata-kata yang mungkin menyentuh, mengganggu ketenteraman sesetengah penonton, kerana adanya 18 PL, XL, SX dan juga PA tu, saya mohon maaf daripada Allah SWT, daripada Nabi SAW dan daripada akak-akak sekalian. Sekianlah untuk kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku lepas lihat Astaghfirullah azim li wa lakum, dan sesuai kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan tasbih al-kafarah dan sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma arhamna min hadha jabal marhuma tafakkana bani tafakkun masuma. Allahumma inna naj'aluka fi nururi a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma badil syamlahum wa fariq jamahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabi ya qahhar ya jabbar ya mutaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzil kitab wa ya mujil sahab wa ya hazim al ahzab ihzimhu sana alaihim fa nabiyina sallallahu alaihi wasallam arhamar rahimin. Rabbana zidhum muzila fama ya'kum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka masir. Rabbana taqabbal minna du'ana husna wa 'almana wa liqa'ana wa duha'ana wa majlisana innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim. Dawana fiha subhanallahi wa fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Wabillahi wa taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.